Mujahid menang 3-0. Ramai yang melahirkan rasa gembira apabila Mahkamah Session Shah Alam kemarin menolak saman fitnah yang difailkan oleh Ahli Jawatan Kuasa Dewan Ulama PAS Pusat Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berhubung dakwaan isu penjualan aset tabung haji kepada bukan Islam. Sebagai meraikan kemenangan Mujahid menentang fitnah ikon dakwah PAS itu, pengamal media termasuk pemimpin parti politik berkongsi berita berkenaan di laman sosial masing-masing. Ini dianggap sebagai kemenangan 3-0 Mujahid terhadap fitnah PAS UMNO sepanjang beliau menyandang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri ketika Pakatan Harapan memerintah negara ini. Mujahid ialah anak bekas Presiden PAS almarhum Haji Yusof Rawal dan pernah memegang jawatan kepimpinan tertinggi parti itu sebelum keluar pada tahun 2015. Antara yang mengulas mengenainya termasuk pengerusi DAP Lim Guan Eng yang terkait langsung dengan isu yang menjadi kes dalam perbicaraan ini kerana beliau ialah Menteri Keuangan ketika Mujahid memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri. Terbukti di mahkamah bahawa dakwaan aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam adalah fitnah jahat semata-mata oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Tetapi adakah parti lawan akan sedar, kata Guan Eng. Guan Eng mengulangi apa yang disebut Mujahid sebelum ini berkali-kali. Apa yang kerajaan PH lakukan adalah menyelamatkan tabung haji, satu institusi yang penting kepada orang Islam yang turut disahkan oleh Ketua Audit Negara, tegas Guan Eng. Mahkamah mengarahkan Ahmad Dasuki membayar kos sebanyak RM11,000. Pada 20 September tahun lalu, Mujahid bersetuju menyelesaikan kes saman fitnah yang difailkan beliau terhadap Harakah berhubung isu Muhammad Sajat Kamaruzaman atau Sajat yang memakai telekong dan berpakaian seperti wanita ketika menunaikan ibadah umrah. Defender pertama, wartawan Harakah Aziz Buda, kemudian mengemukakan permohonan maaf secara bertulis kepada Mujahid di akhbar Harakah dan menarik balik artikel yang bertajuk Sajat, Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan dan keterlanjuran Sajat, kesilapan Mujahid dan Kerajaan PH. Pada 24 Mei 2022 pula Mujahid bersetuju kes sama beliau terhadap Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki berhubung isu tabung haji 3 tahun lalu diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi. Ashraf Wajdi kemudian menarik balik dan memadamkan kenyataan yang dibuat menerusi akaun Facebooknya pada 30 September 2019. Dalam kes ini Mujahid dikecam oleh penyokongnya kerana terlalu baik melepaskan pihak yang sepatutnya dihukum kerana memfitnah berhubung kononnya berlaku penjualan aset tabung haji. Bagaimanapun Mujahid mempertahankan tindakannya tidak memanjangkan kes tersebut. Bagi beliau, penarikan tuduhan yang direkodkan di hadapan Hakim Datuk Akhtar Tahir sudah membersihkan nama dan maruah beliau. Kita perlu menghormati prinsip lebih besar iaitu islah perdamaian lebih baik. Pilihan itu harus menjadi tanda aras bukannya berterusan dalam kebencian dan permusuhan selamanya. Demikian kata Naib Presiden amanah itu. Sikap ini sejajar dengan konsep rahmatan lil alamin dengan mengambil keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemenangan 3-0 ini jelas bahawa pimpinan PAS dan UMNO kini menelan api fitnah di dalam perut mereka sendiri. Setelah kalah 0-2 dalam saman fitnah tersebut, Ahmad Dasuki mencabar hakim-hakim di negara ini akan meletakkan jawatan mereka jika tidak mahu disumbat ke dalam neraka. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau menulis, saya ingin mengingatkan kepada setiap para hakim dan para peguam di Malaysia terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memetik hadis Nabi yang bermaksud hakim iaitu penentu keputusan itu ada 3. 1 di syurga dan 2 di neraka. Yang di syurga adalah hakim yang tahu kebenaran lalu memberikan keputusan dengannya. Sedang hakim yang tahu kebenaran lalu zalim dalam keputusannya, maka ia di neraka. Begitu pula hakim yang memberi keputusan tanpa ilmu, ia di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sewaktu saya belajar di Al-Azhar dahulu dalam bidang syariah dan undang-undang ini, hadis ini sering diperingatkan kepada kami sehingga ada pensyarah yang menyarankan kepada kami supaya jika tiada undang-undang Islam di negara kalian yang dilaksanakan, maka sebaiknya tinggallah bidang kehakiman ini, dibimbangi akhirnya ke neraka jua sudahnya. Sampaikan salam saya kepada setiap hakim itu, katanya. Ahmad Dasuki telah diangkat menjadi ikon dakwah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim pada tahun 2020. Begitukah akhlak seorang ikon dakwah? Sebagai pencanang fitnah, layakkah beliau? Jika menang, mungkin beliau akan masukkan kedua hakim tersebut ke dalam syurga. Adalah lebih baik beliau memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi jika tidak berpuas hati daripada menyambung fitnahnya sehingga melibatkan hakim-hakim pula.
Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.